Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung kepada HTML interface, yang mana ini adalah views mobile application. So dia konsep dia sama juga macam HTML, yang mana korang akan deal dengan tag lah ataupun tagging. So sebelum ni kita dah buat dalam projek dalam tutorial 01 macam mana kita create satu simple project yang ada tabs, okay, yang mana nama dia FSTM. Okay, so Ionic start bla bla bla. Okay, so ini kita dah buat dalam tutorial 01. Then kita masuk kepada directory yang kita create Ionic project tersebut dan run Ionic serve untuk kita paparkan dia punya output lah. Okay, so hari ni kita akan ini yang kita dapat kemarin. Okay, ini yang kita dapat kemarin. Ada welcome to FSTM bla bla bla, ada explore UI components, dan kita ada tab 1, tab 2 dan tab 3. Okay, so itu yang kita buat dalam T01. So hari ini kita akan explore sedikit UI ataupun views dalam Ionic, yang mana korang boleh rujuk lah dalam Ionic framework, ionicframework.com. Okay, ionicframework.com. So dalam ni ada complete lah macam mana nak buat card, macam mana nak buat icon, macam mana nak set kepada dark mode, macam mana nak buat button, okay, macam mana nak buat HTML page, macam mana adjust kita punya tab. Okay, semua ni ada kat sini. Okay, so basically dia akan banyak gunakan tag sebab dia leverage kepada teknologi web ataupun HTML5. So contohnya kalau korang nak buat bold, ini bold, ni adalah strong. Okay, contoh dia lah. Kalau korang nak buat list, dia ada class dia masing-masing lah. Ion list, okay, ion item. Kalau korang nak buat icon, dia ada ion icon. So macam-macam lagi lah. So dia dah ada predefined tag dia sendiri lah. Kalau macam korang biasa dengan HTML, korang biasa dengan strong ni lah, iaitu bold. Tapi kalau depan dia ion dash list, ion dash item, ion dash grid, so itu adalah specifically untuk Ionic punya tag. Okay, so, sebab dia framework, so dia dah define sendiri lah dia punya class. Dan kalau korang nak nak utilize dia punya CSS, dia gunakan lebih kurang macam Bootstrap framework ni, yang mana kalau coloring dia orang dah define siap-siap, okay, primary dia apa, secondary dia apa, tertiary dia apa, success tu apa, warna apa, ini warna orange untuk warning, merah untuk danger, bla 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 lagi lah. So sebenarnya korang boleh predefine korang boleh define korang punya color sendirilah. Tapi kena tahu macam mana nak masukkan ke dalam CSS color list. Okay, yang tu kemudian untuk kita explore. So apa yang kita akan buat hari ni adalah lebih kurang page macam ni, intro to FSTM, yang mana ada gambar kat atas ni. So ini kita gunakan panel ataupun layout, nama dia card layout. Okay, card. So atasnya ada gambar. So saya tunjuk macam mana nak masukkan gambar. Lepas tu kita masukkan paragraph. Dan kalau bawah ni kita akan tukar dia punya tab. Okay, itu adalah page yang pertama. Page yang kedua pula kita akan buat beberapa button perkongsian ataupun sharing button. Contohnya macam kita nak kita nak point kepada FB, kita nak point kepada Insta, YouTube, bla bla bla, dan apa-apa lagi lah. So ini yang kita akan buat lah, dua page ni. Page yang pertama intro, page yang kedua adalah spread. So basically cuma kat bahagian bawah ni lah, since kita punya interface tab kita tak ubah lagi. So first thing yang kita nak cuba ubah adalah tab bahagian bawah ni. Okay, so tab bahagian bawah ni korang boleh access pada dia punya /tab. Untuk semua interface dalam Ionic, korang kena access dia punya HTML file. Okay, ada HTML file kat situ. So once kita create satu project, Ionic project, korang akan nampak lah banyak file dia dah sediakan lah. So basically dia framework. So kita bukan start from scratch. Dia dah siapkan dia punya code template, and then kita terpaksa adjust lah code template tersebut. So kita just nak kena tahu kat mana nak adjust dan apa nak perlu adjust lah. Okay. Okay, so first thing yang kita akan buat adalah ini.
Okey, kita akan buat ini. So kita lihat kita punya kod. Okey. So ini adalah kod yang kita dah buat kemarin. So kita lihat kat mana dia punya, okey, dia punya actual folder lah, src ni. Right click, reveal in file explorer. So kita tahu bahawa dia ada dalam D Ionic FSCM. Okey, itu dia punya location project lah. Okey, folder location project. Okey, so yang penting sekarang kita kena tahu dalam app ni, dalam app FSCM ni ada folder src. Ada folder src, ada folder app. Okey, dan ada folder asset kat sini. Okey, dalam folder asset. Ini dalam folder asset. App src. So tab dia pada bahagian tab configuration pada bahagian tabs. Tabs ni. So ini ada page pertama, tab 1, page kedua, tab 2, page ketiga, tab 3. So kita ada tabs ni. Okay. So HTML. So kita start dengan HTML. Double click. So kat sini kita akan tukar dia punya okay, item dia. Step 1 tu. Okay, korang kat tukar kat sini. Asalnya dia adalah tab, asalnya dia benda lain lah. Okay, kat sini ada tab 1. Ni display dia, tab 1. Okay, tab 2. Okay, ni asal dia, tab 3. Korang save. Nak tengok perubahan dia, korang kena run command prompt. Okay, command prompt. Type dalam Windows punya search. Nampak ni, command prompt. Macam kita punya C prompt lah. So saya punya pada D. Okay, D, lepas tu CD Ionic 5. Okay, sebab saya berada di dalam folder Ionic 5 dalam D. Okay, sini. Okay, ni location folder saya. Nampak ni, D Ionic 5, D Ionic 5. So korang kena pergi kepada D. Okay, kemudian CD untuk change directory Ionic 5. Dan kalau nak pergi ke app FSCM ni, korang kena CD app FSCM, CD change directory, enter. Okay, nampak ni. Sekarang ni kita berada dalam project folder Ionic, and then kita akan run Ionic serve dalam command prompt. Okay, so kita akan dapati nanti Ionic serve running. Okay, dah keluar Ionic index.html dan dia akan display dalam, terus dia akan display dalam browser. So korang tunggu dalam browser. Okay. Okay ni, tab 1, tab 2, tab 3. Okay. So nak tukar kepada mobile view, tekan function F12. Okay, dapat function F12 untuk dapatkan mobile view. So tukar sekejap. Okay, kita tukar kepada ni apa, kongsi. Okay, yang kedua ni kita buat program contoh lah. Yang ketiga ni, yang first ni ada first, yang kedua, ketiga, pengenalan. Okay, refresh. Korang kena save kat sini, Ctrl S, dan dia akan automatic refresh ataupun auto reload. So bawah ni ada pengenalan, program, kongsikan, pengenalan, program, kongsikan. Zoom kejap.
Okey, bawah ni. Kita tap dia pada bahagian bawah. Kita set pada bottom tadi. Okey. So sekarang kita dah tukar dia punya button pada tab ni. So korang akan nampak ikon dia home. Ni adalah ikon home. Ni tukar kat sini. Kalau korang nak tukar ikon lain, tukar di sini. Name dia. Ada ion icon name. Okey. So ini adalah code. Working in this share social. Share social. Itu adalah nama kepada ion icon dia. So kalau korang nak tengok kat mana senarai ikon Ionic, pergi ke ionicons.com. ionicons.com. Ni ionicons.com. So kat sini korang boleh nampak lah apa yang korang nak. So just search je home contoh dia. See, ada home. Okay. Okay, share. Itu adalah share. Okay, so ion icon okay, ion icon. So sekarang apa yang kita nak buat adalah kita akan pergi tukar dalam tab yang pertama ni maklumat-maklumat dalam tu lah, ataupun content page. Macam mana? Pastikan pergi ke HTML dulu. Sekarang ni, tutorial sekarang ni kita cuma nak buat HTML je dulu. Kita ada TS dengan page lain ni kan, tu kemudian. Okay, nanti kita explore kalau kita masukkan TypeScript dengan function dia. Sekarang ni just fokus pada HTML dulu. So yang ni saya akan buang. Okay, kita lihat macam mana kalau kita buang. Ni ada. Ni kompartmen ini lah. Just buang yang kat ini. Save. Dia hilang ni. Hilang. Mana, sorry. Page 1. Dia hilang. Okay, so kita nak bagi dia toggle dulu. So macam mana kita nak masukkan content? Try kita tukar dulu dia punya apa namanya tu. Ni dia punya title ni. Sorry. Tukar dia punya title jap. So apa yang dia buat? Okay, ni pengenalan FSTM dan title size. So kita lihat macam mana kita boleh tukar dia punya color. Header toolbar, ion toolbar. Color. Primary warna biru. Okay. So dah tukar warna biru kan. Okay, dah tukar warna biru. Kemudian kita nak tambah dia punya panel ataupun we call it cut layout. So search pada Google Ionic cut. So Ionic cut. So dia akan bawa kita kepada ionicframework.com, dia punya official documentation. So kalau korang nampak cut lebih kurang macam ni dia punya display. Cantik as long as gambar dia cantik, dia akan cantik lah. So kita akan gunakan kod ini untuk masukkan ke dalam panel dia ataupun body dia. So kita masukkan bahagian bawah ini. Kita akan masukkan ion cut dash cut. Okay, ion cut. Dan untuk ion cut kita ada ion cut header, ion cut header, dan kita ada ion cut content.
Okay, so kita ada header dan kita ada content. So title kita masuk kat sini, nama dia apa? Selamat datang ke FSTM, dan korang boldkan je lah, strong. So bold ni adalah tag dalam HTML. So kita lihat apa dia punya display. So ini kalau korang tak jaga dia punya penutup tag so korang akan nampak ada error message mengatakan bahawa ion cut content blah blah blah, it may happen when the tag is already closed by another tag. Okay, don't worry. So check balik dia punya tagging dia ada tak penutup content. Kita ada content header, ion header. Kita ada ion cut header, ion cut header, ion cut content. Oh ni sepatutnya kita buka dulu. Okay. Kita dah dapat selamat datang ke FSTM. Kita dah ada dia punya layout. Kita dah ada header dia dan kita ada cut layout dia. So kalau korang nampak kat dalam documentation ni, cut dia ni korang boleh masukkan gambar yang cantik macam ni lah. So apa yang penting sekarang kita kena cari gambar yang cantik tu lah. Okay, gambar yang cantik. Kalau korang nak rujuk dalam dalam kita orang punya apa namanya, GitHub, nanti saya tunjuk lah kat mana GitHub kita. So ada juga contoh kat sini yang saya dah sediakan. Just korang copy, okay, select all, copy, then korang masukkan ke dalam sini mana. Okay, kita lihat kita punya code tadi. So ada satu folder nama dia asset dalam src. Ada satu folder nama dia asset. Jap. Ni asset. Okay, dalam src ada satu folder nama dia asset. Go right click asset ni, zoom kejap. Right click, reveal in file explorer. Asset ni, dan korang paste je lah. Tadi dah copy, paste. So yang penting image asset tu ada di dalam. Okay, ada di dalam ni. So saya berkenan dengan satu ni, nama dia landscape, landscape.png. Okay, so macam mana nak masukkan gambar ni? Since kita dah masukkan dalam folder asset, so kita boleh call je menggunakan img src sama dengan ini adalah HTML. Dia punya folder type asset slash gambar tadi. Nama gambar apa tadi? Mana folder asset tadi? Ni folder asset. Okay, gambar tadi nama dia landscape. Ni .png. Control save dan dia akan hot reload. Mana? Sini. Tu ada gambar. Okay, atasnya ada gambar. Cantik sikit lah. Kalau gambar cantik, kau akan dapat interface ni cantik lah. Kalau gambar kau buruk, obviously buruk lah. So kita tambah sikit satu paragraph dalam content, cut content. Tambah sikit sebelum saya stop sekejap. Ni ion cut content. So masukkan satu paragraph P ni dia ada penutup dia /p lah. So korang maintain kod macam tu.
nanti korang boleh buat italic. So let's say korang nak suka dia italic. Ini adalah paragraph punya management lah. Okay, italic contoh je lah. Ni kalau korang enter, dia tak jadi enter lah dalam tu. Dia as long as tak ada BR. Okay, so save. Dan korang akan nampak dia punya reload, hot reload. So nampak? Okay, nampak? Ni adalah save dan hot reload. So korang boleh sambung lagi. Kemarin kita dah buat, bukan kemarin, baru tadi kita buat pengenalan dan program. Dan yang page yang tab yang ketiga ni adalah macam mana kita nak buat perkongsian. So kita akan design kita punya interface lebih kurang macam ni. Okay, lebih kurang macam ni, so that kita boleh letakkan link kepada FB company kita, Insta ataupun YouTube channel dan bahagian-bahagian lagi lah. Okay, so yang program yang kedua ni aku dah buat sebenarnya. Korang boleh rujuk lah nanti kat dalam GitHub Okay, kat dalam GitHub. So yang ketiga ni, yang pertama yang ni, kita ada pengenalan pada FSCM, dan yang kedua kita ada program contoh dia. Okay, atas ni belum buat. Okay, so kita adjust dia punya warna. Okay, okay, setiap satu page tersebut dia ada dalam folder tab 1, tab 2. Contoh tab 2 ni kan. Okay, dan tab 3. Okay, yang penting kita kena identify HTML file dan kita adjust dia lah. Okay, okay. Dan kita tukar warna dia. Mana nak letak warna tadi? Macam mana tukar warna? Ok, kat sini toolbar primary. Ok, kita boleh gunakan ni, toolbar color primary. Letak color secondary boleh? Try toolbar di sini, color secondary. So warna-warna ni dia telah define, primary ke secondary ke telah define. So setiap kali save, pastikan kita dah hot reload. Okay, dia akan hot reload. Kita dah berubah dia punya content. So cumanya tab yang ketiga ni kita belum buat apa-apa. Okay, kita pergi ke tab ketiga, HTML. So atas ni macam biasa kita akan tukar dia punya title. Ni mungkin sukses ni untuk warna hijau. Kongsikan. Okay, dah kongsikan warna hijau. Okay, so yang penting kat bawah ni kita nak buang kat mana, buang. So kita masukkan satu lagi elemen, ion card. Okay, ion card. So kod ni ada dalam GitHub. So kalau korang nak rujuk kod dia dalam GitHub, silakan. GitHub tab 3 HTML. So kita ada welcome card. Okay, plus welcome card. Dan kita ada card content.
cut header, cut content, cut. Okay, so kita ada cut header, then kita ada ion content. Ion cut dah tutup. Ion cut content. Ion header. Sorry. Ni ion cut content. Okay, so dalam ion header, sorry, sini. Ion header, okay. So ini adalah ion cut kita untuk kita masukkan semua senarai mat source lah. Okay, then kita buat ion listing. Ion item sliding, ion list. Lepas tu kita masukkan ion item sliding. Lepas tu kita masukkan ion item. Ion item sliding, ion item sliding. So kita masukkan sekarang dalam content. Try masukkan ion item sliding. Okay, so list yang pertama adalah ion item. Ion item, masukkan like. Test dulu jadi ke tak? Okay, like. Okay, ada. Boleh. So kita akan masukkan icon FB. Icon slot start. Okay. So kita akan masukkan like. Okay, like FB kami di fb.com/quiz.fstm, yang mana kita akan letak icon di sini. Ion dash icon. Pastikan tutup dulu. Okay, ion dash icon. So boleh enter, letak kat bawah. Kita akan masukkan name logo Facebook. Slot start logo, name logo. So basically logo Facebook ke Instagram ke semua dah available dalam icon list dia lah. Slot start ni maksudnya di awal sebelah kiri lah. Okay, slot start ni di sebelah kiri. Tu di sebelah kiri. Okay, di sebelah kiri tu adalah icon dia. Okay, icon dia sebelah kiri. So kalau korang nak jadikan icon tu warna biru pun boleh. Mana tadi? Tutup je warna biru color. Okay, color danger merah. Color primary. Okay, color primary logo Instagram. Color enter jap. Okay, sama dengan primary. So dia colourful sikit lah. Okay, color primary dia warna biru. Okay, cantik. So macam mana kita nak
so seterusnya kita akan repeat pula dengan Instagram. So kita copy ion item ni. Okey, kita enter kat bawah. Yang penting korang kena jaga dia punya indentation ya, jarak ni, so that dia tersusun ya. Instagram contoh dia lah. Dan ni logo Instagram. Okey, Instagram warna apa? Alamak, Instagram ni pelik sikit lah. Kita guna dululah warna yang available. Warna apa? Kalau korang nak define color sendiri pun boleh, tapi rasanya tak sempat untuk define color lain. Okay, just gunakan color yang available. Nanti kita adjust lah, no problem Lepas tu kita nak masukkan Facebook, YouTube lah. YouTube ni apa, follow, subscribe. Facebook kita guna subscribe. Facebook. So ini YouTube mungkin kita ambil warna merah. Danger. So kita akan dapat lebih kurang macam tada. Okay. So apa satu lagi? Last sekali adalah website. Panjang sangat lah, letak satu line. Okay. Instagram ni guna handler kan. Okay. Sorry. Okay, biar macam tu lah. Then last item, sorry, sini item, ion item, website. quiz.edu.my. So icon dia globe, color dia success. Boleh globe ada globe. Okay, globe. Korang rajin tambah satu lagi. WhatsApp pun ada. Okay, so korang boleh letak satu link untuk WhatsApp kat sini. WhatsApp us. So ada logo WhatsApp. Logo WhatsApp. Rajin letak lah dia punya location ke. Okay, kan letak lah location ke. Location bit.ly/map fstm. Ini contoh lah, tak pasti untuk ni mungkin primary ataupun warning, contoh lah. So kita tengok dalam ion icon apa yang kita ada untuk location. Ni tengok location dia apa, ion icon location. Okay, name location. Okay, so kita dapat something like that.
So macam mana kita nak buat link dia, link link, macam mana kita nak buat link in Ionic. Buat simple link rasa. Link korang boleh buat href je lah, kod href boleh tak, href Ionic. Ion item kita buat href try. Okay, ni it's not a proper hyperlink reference lah. So later nanti saya tunjuk lah. Okay, so boleh lebih kurang macam tu lah. So letak pada ion item href ni, masuk dalam ion item. Ni simple. Ni simple deep link lah. Okay, so yang ni pun lebih kurang sama juga. Kita akan masukkan je dia punya link. Masukkan dalam ion item. Ion item. bit.ly/fstm quiz. Okay, dan seterusnya lah. Instagram.com/quiz.fstm. So last sekali untuk Facebook. Okay, so setiap satu link tu kita dah provide. So siapa-siapa nak pergi Facebook, siapa-siapa nak pergi Instagram, siapa-siapa nak, okay, boleh klik di situ lah. Okay guys, itu yang kita ada page 3 page ni. Okay, so next kita akan adjust sikit, masukkan function ke, dan adjust dia punya TypeScript. Okay, TypeScript. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.